Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mazrul Syauqi bin Saihul Azham. Saya ketua dari kumpulan 3 yang ingin bentangkan tentang tajuk Information Skills, iaitu Strategic Reading Skills. Nama saya Muhammad Adi Fahim Biaksono. Nama saya Nur Ali Akilah binti Nur Hizan. Nama saya Nurul Ayuni Syakirah binti Zahari. Nama saya Syasha Aina binti Muhammad Samdi. Strategi kemahiran membaca adalah satu proses membina makna apabila seseorang individu itu berinteraksi dengan teks. Maksudnya, macam setiap kali kita baca poin-poin yang tertentu, kita perlu jelaskan dan kita perlu huraikan sekali. Strategi kemahiran membaca juga adalah peningkatan maklumat dan ilmu pengetahuan yang berlipat kali ganda pada setiap tahun, menyebabkan timbulnya proses dan strategi pencarian maklumat yang cekat dan berkesan. Maksudnya, kalau kita selalu membaca, kita boleh menambahkan ilmu dan maklumat mengikut kali ganda, sebab tak semestinya satu perkara mempunyai satu maksud. Dia mesti banyak maksud, jadi kita akan lebih tahu untuk sesuatu perkara, dan kita pun tak akan berhenti mencari kalau kita tak jumpa maklumat yang kita dikehendaki. Seterusnya adalah individu yang menjalani proses membaca dan mempunyai pengetahuan yang sedia ada, maka individu tersebut merupakan seorang yang pakar ataupun strategik. Contohnya, kalau kita dah membuat pembacaan dan ada pengetahuan itu awal-awal, jadi senang. Lepas tu kita boleh digelarkan sebagai seorang yang pakar dan strategik, sebab apabila kita digelar seorang pakar, seorang pakar ni dia tahu apa maksud perkara-perkara yang tertentu. Model bacaan strategik mempunyai 4. Yang pertama, bacaan menyeluruh. Menyeluruh ni kita baca seimbas lalu tanpa membuat semakan. Yang kedua, bacaan meramal. Meramal ni perlu dikaitkan dengan objektif-objektif yang berkesan. Sebagai contoh, kita membuat soalan ramalan. Yang ketiga, bacaan memfokus. Bacaan memfokus ni kita perlu fokus dekat subtopik yang penting. Apabila kita mengamalkan pembacaan strategik yang ketiga-tiga itu, yang terakhir sekali kita dapat menjimatkan masa, dan apabila kita menjimatkan masa supaya bacaan kita lebih bagus, lebih berkesan dan sebagainya. Okey, hari ini saya ingin membentangkan mengenai fasa pembacaan menyeluruh. Okey, dalam fasa ni kita ada 3. Yang mula-mula ialah proses meninjau, proses mengorganisasi struktur, proses membuat inference dan kesimpulan. Okey, kita mulakan dengan proses meninjau. Proses meninjau ni dia lebih dinilai sebagai proses skimming atau proses membaca secara lalu. Seperti yang kita tahu, proses meninjau, ayat meninjau tu adalah ayat yang kita tahu sebagai membaca secara lalu. Yang kedua, proses ini ialah lepas kita buat pembacaan secara terlalu, kita akan buat penyelidikan yang menyeluruh terhadap sesuatu teks tersebut. Seperti contoh, kita tengok iklan kat TV, kita tengok satu iklan ni, contohnya iklan Colgate. Lepas kita tengok secara lalu, kita akan buat penyelidikan yang menyeluruh tersebut teks. Kita akan selidik apa itu Colgate itu ubat gigi. Okey. Kedua, proses mengorganisasi struktur. Okey, organisasi struktur ni adalah dia mula-mula kena lihat cara perenggan diorganisasikan, struktur digunakan dan mengorganisasi maklumat yang hendak disampaikan. Seperti yang saya kata, ada 3. Lihat cara perenggan, struktur, lepas tu kita kena organisasi maklumat tu yang hendak disampaikan. Lepas tu kedua, proses ini ialah dia mencari perkataan isyarat dengan mencari petunjuk tentang apa yang penting. Okey, proses mengorganisasi struktur ni contohnya adalah bila kita tengok kat satu perenggan ni, kita akan tengok apa yang diguna, cara perenggan dia susun macam mana, pengenalan, penutup semua. Lepas tu cari perkataan-perkataan penting yang berkaitan dengan tajuk perenggan tersebut. Okey, akhir sekali ialah proses membuat inference dan kesimpulan. Okey, seperti kita tahu, membuat kesimpulan ni adalah perkara biasa ketika kita membuat pembacaan. Membuat kesimpulan atau inference selepas pembacaan pertama. Okay. Contohnya kita membaca satu surat khabar ni. Contohnya apabila dah baca surat khabar ni, kita dah habis baca satu perenggan tu, kita akan buat kesimpulan. Kita akan buat kesimpulan kenapa benda ni berlaku semua. Okey, membaca akan membacanya secara itu dan konstruktif, cuba mengaitkannya. Apabila pembaca yang membaca satu surat khabar ni, dia akan cuba mengaitkan segala cerita dalam tu.
Fasa bacaan meramal. Fasa bacaan meramal ini merupakan kali kedua pembaca membaca bahan tersebut. Fasa ini ada beberapa proses seperti yang telah dipaparkan. Pembacaan meramal. Yang pertama, meramalkan berasaskan topik dan subtopik. Maksudnya, melalui topik dan subtopik, pembaca dapat meneka apa yang akan dibincangkan. Yang kedua, meramal perenggan seterusnya. Maksudnya, menggalakkan pembaca terlibat dalam pembacaan apabila faham dan mengetahui isi pertama. Yang ketiga, kena pasti makna istilah. Maksudnya, cuba meneka dahulu sebelum mencari makna sebenar pada fasa seterusnya. Yang keempat, meramal dan mengaitkan dengan objektif bacaan. Maksudnya, kaitkan ramalan yang dibuat dengan objektif membaca, kemudian tentukan sama ada bahan ini diperlukan atau tidak. Yang terakhir iaitu yang kelima, bina soalan. Maksudnya, pembaca membentuk soalan yang diramalkan dapat dijawab di akhir pembacaan. Dan pembaca dapat mengetahui sama ada penulisan tersebut menjawab atau tidak persoalan tadi. Okey, yang seterusnya ialah fasa bacaan memfokus. Ia adalah berbeza sama sekali dengan pembacaan fasa bacaan menyeluruh dan fasa bacaan meramal. Tetapi proses bacaan memfokus ini adalah melibatkan pembacaan yang lebih terperinci. Okey, proses fasa bacaan memfokus ini ada terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, membaca dengan lebih terperinci topik dan subtopik. Yang kedua adalah membaca dengan lebih terperinci dan berfikir. Maksudnya dekat sini sewaktu dia membaca, dia bukan sekadar membaca dengan lebih terperinci, malah dia juga berfikir sambil membaca. Dan yang ketiga pula, membaca secara terperinci dan perhatikan perkataan baru atau bantuan grafik. Maksudnya perkataan baru di sini, sewaktu dia membaca, dia akan fokus apa perkataan baru yang ada dalam teks yang dibaca itu. Selain itu, bantuan grafik ini adalah seperti contoh jadual, gambar rajah dan juga graf. Mengukur proses pembacaan strategik. Proses ini akan menggunakan jam rendik apabila membaca melalui internet dan alat pengukur khas membaca bahan cetak. Okey, maksudnya dekat sini, proses ini memerlukan alat pengukur khas untuk membaca ataupun menggunakan jam rendik untuk mengetahui berapa lama masa yang diambil seseorang itu membaca bahan cetak tersebut. Okey, yang seterusnya ialah alamat pembacaan strategik. Maksudnya membantu seorang menjadi pembaca yang mahir supaya mereka akan dapat mencapai tahap kepuasan membaca. Boleh menggunakan kemahiran membaca dan menulis untuk keseronokan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya pembacaan ini ada dia punya strategi untuk menjadikannya lebih menarik dan seronok untuk membaca. Yang pertama, strategi yang pertama mengaktifkan pengetahuan latar belakang. Definisinya, penyelidikan telah menunjukkan bahawa pemahaman yang lebih baik berlaku apabila individu terlibat dalam aktiviti yang menambah pengetahuan lama mereka dengan yang baru. Maksudnya, pengalaman bacaan yang lama akan menarik jika menambah dengan pengetahuan yang baru. Ini akan bantu mereka menyambung pengetahuan bacaan semasa ke pengetahuan mereka yang sedia ada dan membuat bacaan baru yang lebih merangsang dan menarik. Strategi ini membolehkan pelajar untuk bekerja dari skema yang sudah ada, bukannya memulakan yang baru. Yang kedua, mempersoalkan. Galakkan individu untuk membina soalan sebelum dan selepas membaca untuk meningkatkan pemahaman mereka. Maksudnya, bila membaca itu, kita mesti ada soalan yang boleh menjawab bila lepas bacaan itu untuk kita fahami apa yang kita baca. Seterusnya, menganalisa struktur teks. Ini memerlukan individu untuk belajar bagaimana menganalisis atau memahami struktur teks. Individu diajar untuk mengenal pasti corak yang mana penulis menyusun bahan mereka. Ini mungkin dalam bentuk corak kesan, corak penyelesaian masalah atau corak deskriptif. Memahami corak di mana bahan dibentangkan membolehkan individu memahami maklumat dengan lebih baik.
memerlukan masa untuk belajar. Mereka juga harus belajar untuk menggunakan subjudul, label, caption, judul, graf dan sebagainya kerana ini bantu pelajar memahami bahan yang lebih baik. Maksudnya di sini setiap pelajar itu harus dibahagikan kepada subjudul yang lain-lain supaya ianya mudah difahami oleh pelajar untuk mengetahui benda yang baru itu. Seterusnya, visualisasi. Strategi keempat, iaitu menekankan pentingnya menggambarkan bahan tersebut. Individu harus digalakkan untuk membentuk image visual di dalam kepala mereka ketika mereka membaca teks yang akan bantu dalam pemahaman yang lebih baik. Maksudnya apabila membaca itu, kita harus memikirkan atau membayangkan apa yang teks itu cuba disampaikan supaya ianya lebih mudah untuk kita fahami. Yang terakhir iaitu ringkas. Teknik terakhir adalah meringkaskan bacaan bahan. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa keupayaan untuk meringkaskan meningkatkan kefahaman. Individu yang menggunakan 4 strategi lain akan mendapati lebih mudah untuk meringkaskan bahan tersebut. Mereka boleh meringkaskan bahan dalam bentuk gambar rajah, baik secara visual atau secara bertulis. Maksudnya setiap bacaan itu kita harus meringkaskan lah supaya kita mudah fahami daripada bacaan yang panjang-panjang. So kita baca panjang dari teringkaskan untuk kita faham untuk diri kita sendiri. Kesimpulannya, dapat membantu menjimatkan masa membaca dengan menghapuskan segala tabiat membaca awal yang tidak baik pada membaca dengan cara yang lebih sistematik, teratur dan kaedah. Maksudnya dengan teknik ini kita akan dapat menjimatkan masa dan tidak membuang masa dengan baca awal, maksudnya bacaan awal lah. Ia juga dapat membantu berfikir secara strategik dalam membuat keputusan. Maksudnya apabila kita rajin membaca, kita akan mudah untuk membuat sesuatu kesimpulan itu.